Dan begitulah kita pun kadang-kadang kerana hasad dan dengki kepada seseorang, kita boleh menolak kebenaran yang datang daripada orang yang kita musuhi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, sebahagian ulama menyebut orang yang menolak kebenaran ni kadang-kadang datang daripada golongan yang mereka ni dah lama lalai, dah lama cuai, dah lama hanyut dalam melakukan perkara-perkara yang bersifat maksiat dan dosa. Secara umum macam ni saya nak bagi tahu. Dah sedia maklum apa yang menjadi larangan Allah dalam agama. Dalam agama kita Islam tak boleh mencuri, tak boleh berzina, tak boleh minum minuman yang memabukkan, arak dan sebagainya, tak boleh menipu, tak boleh tu, tak boleh ni. Jadi itu semua adalah bentuk larangan dan cegahan daripada Allah. Tetapi dalam masa yang sama, kita bukan bercakap orang yang non-Muslim ni, kadang-kadang orang Islam sendiri yang cuai, yang lalai, melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Sebagai contoh, ada tak orang Islam yang minum arak? Kita nak bagi tahu, ada ke tak? Ada. Ada tak orang Islam yang berjudi? Ada. Ada tak orang Islam yang berzina? Ada. Ada orang Islam yang mencuri? Ada. Tetapi bila mereka bergelumbang dengan hal-hal tersebut, datanglah orang-orang yang berkesanggupan, atau dengan kata lain berani untuk menyatakan kebenaran bahawa apa yang dia sedang buat tu salah. Ada orang yang berani datang bagi tahu apa yang dia buat tu Allah murka, dilarang dalam agama. Sebab kesanggupan dan keberanian ni tak semua orang ada. Ramai yang orang boleh tengok orang lain buat maksiat tapi dia tak berani nak tegur. Keberanian tu tak ada. Dia tak suka benda tapi dia nak pergi tegur, dia tak berani. Setengah-setengah orang saja ada kesanggupan dan keberanian. Dan orang-orang yang ada keberanian ni bagi tahu, yang hang duk buat ni Allah marah, yang duk buat ni Rasul tak suka, yang duk buat ni agama larang. Aku buat ni untuk demi kebaikan hang. Benda ni tak boleh, benda ni berdosa, benda ni haram. Macam-macam dia cerita. Kemudian biasa jawapan balik apa? Orang dah hanyut dengan perbuatan-buatan tu. Aku, keluarga aku, hang kan? Aku jaga diri aku, hang jaga diri hang. Kubu aku, kubur hang. Kalau nak sedap ayat lagi, tengok drama Melayu pukul 7, skrip-skrip jenis cerita-cerita macam ni. Bagaimana gaya ayat dan penolakan dia tu. Nak habaq, kalau tanya dia secara jujur, dia pun tahu apa yang dia buat tu salah. Sebagai orang Islam, mesti dia tahu. Contoh, kalau dia berzina, dia tahu hukum berzina tu apa. Kalau dia minum arak, dia tahu hukum minum arak. Ketelanjuran dia, hanyut lama dah. Bila orang mari habaq, dia tolak. Kerana dah terbiasa dengan hal-hal tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, kerana fanatisme, ta'assub yang melampau. Dalam Islam ni apa tu? Dia tak boleh gulu, terlajak sangat, tinggi sangat, dan tak boleh slow sangat. Dia kena tengah-tengah. Macam kita ada apa ni kita panggil ni, rider ni, geng-geng motor ni kan. Bila kita buat geng motor ni, dia ada marshal seorang kan. Dia ada marshal duduk depan. Okey, marshal tu bincang, kita nak ride ni, kita ride santai-santai. Berapa? 80-90, tu je. Jadi bila orang faham, dia naik berapa? 80-90 lah. Jadi kalau ada orang terlajak deras 104, alah slow 90, dia bagi 104. Bila mana? Dia duduk depan pada orang. Bila duduk depan pada orang, ada simpan. Sudah, aku pun tak ingat nak tanya, simpan ni nak pergi kanan ke kiri. Last sekali dia ambil kanan. Mari hak ramai-ramai, potong kok kiri. Habis. Kalau slow sangat, aku tak berani 80-90 ni. Aku 20 lah. 20 lagu mana? Tak 20 lagu mana? Ninggal jauh lah. Ninggal jauh pun sama lah. Sampai simpan 3 tadi, orang kiri ke kanan ke straight ni. Sudah. Dia pergi straight, orang takut ke kiri. Dia pergi kanan, takut orang ke kiri. Dia ke kiri, takut orang ke kanan. Jadi ramai. Sederhana tu. Laju sangat pun kita akan sesat. Belakang sangat kita akan sesat.
Jadi Islam pun mengajarkan benda kesederhanaan wasatiyah dalam semua perkara. Lebih sangat pun tak boleh, kurang sangat pun tak boleh. Okey. Fanatisme ni sebagai contoh ta'assub dia. Kadang-kadang orang ni ta'assub pada kepercayaan dia. Orang tu ta'assub pada pemikiran dia. Orang tu ta'assub pada fikrah dia. Orang tu ta'assub pada aliran yang dia yakini. Bila mari satu benda-benda yang dianggap benar, maka dia bukan mudah untuk terima. Sebab apa? Sebab dia dah ta'assub dah, benda yang dia pegang selama ini paling benar, itulah yang paling betul. Mari hak mana pun, hak lain tu confirm salah. Kita bercakap ni, kalau kita pegang tu hak confirm benar, go on lah, benda tu benda benar. Kita cakap ni ada setengah orang tu, dia pegang benda yang salah, dia pegang benda yang tak betul. Dia pegang benda salah, dalam masa yang sama dia meyakini apa yang dia pegang tu betul. Jadi orang lain mari dah bawa kebenaran nak perbetulkan hak dia tu, dia tolak sebab dia yakin dah orang lain salah, hak dia duk pegang tu betul. Hak ni payah tuan-tuan. Hak ni paling payah. Jadi taksub yang melampau ni dia tak boleh buka dah. Kira orang lain hak mari tu memang tolak tepi dah. Orang lain hak mari tu akan rebah dah. Sebab apa? Seterusnya, ada orang yang menolak kebenaran kerana takut rugi. Orang menolak kebenaran kerana takut rugi. Contoh macam mana? Dalam Al-Quran Allah membicarakan tentang satu individu, personality yang namanya Qarun. Qarun ni siapa? Qarun ni dalam riwayat kebanyakan tafsir sebut dia masih lagi mempunyai hubungan kekerabatan, hubungan yang dekat dengan Nabi Allah Musa. Ada riwayat menyebut dia ni sepupu Nabi Musa. Sebelum dia jadi kaya, dia ikut Nabi Musa. Satu kelebihan yang ada pada Qarun, dia ni miskin dulu. Qarun ni miskin. Tapi dalam keadaan dia miskin, dia suka tolong orang. Bila orang minta, dia bagi. Bila orang minta tolong, dia tolong. Bila orang minta derma, dia bagi. Dia tu miskin dah, tapi dia suka buat benda tu. Jadi satu ketika, dia pernah minta kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa berdoa kepada Allah agar jadikan dia kaya. Lalu Nabi Musa tanya, pasal apa? Dia kata, aku ni miskin, suka derma, aku miskin, suka sedekah. Kalau aku kaya, lagi kuatlah aku derma. Dia beranggapan demikian. Jadi bila dia jadi kaya sungguh, dia buat apa? Dia derma ke dia tahan harta dia? Tengok, harta dia dah tertahan. Bukan salah pada jadi kaya tu, tapi kadang-kadang kekayaan bisa merubah pribadi seseorang. Hak dulu dia lagu lain, bila kaya dia jadi lagu lain. Contoh Qarun ni dulu dia suka bagi derma, suka sedekah, hak ni dia dah jadi kedekut. Ada orang tu kaya, dia tetap tak kedekut, dia derma, tapi sombong dia dalam bentuk lain. Hak jadi lagu tu lah, hak tak jadi kaya lagu tu, dia miskin pun lagu tu, baguslah hak tu. Kita cerita ni hak jadi lagu ni. Last kali sampai masa, sebagaimana syariat sebelum ni, Nabi Musa bagi tahulah kat dia, bila harta kamu dah banyak, anugerah Allah dah banyak, ada sebahagian harta-harta tu wajib dizakatkan oleh kamu. Jadi bila wajib zakat, dia nak sedekah pun tak berani dah, nak sedekah pun takut dah, apalagi nak bayar zakat pun timbun. Last kali dia menolak Nabi Musa kerana semata-mata takut rugi harta dia. Dia kan pengikut Nabi Musa, dan kita yakin bahawa dia tahu apa yang Nabi Musa habaq pada dia tu adalah benar, betul. Kamu kena bayar zakat, tu perkara benar, perkara betul. Tu adalah perintah dan arahan daripada Allah. Tapi dia sanggup menolak kebenaran tersebut kerana takut rugi. Rugi harta dia. Dan perangai Qarun ni ada lagi pada orang-orang kita setengahnya ni. Hak jenis lari bayar zakat dah, wajib bayar zakat dah. Dia mengelak tu, mengelak ni, mengelak tu, mengelak. Aku tak lagi, aku tak cukup lagi, aku tak haul lagi, aku tak cukup nisab lagi. Macam-macam alasan dia buat.